Al-Quran. Setelah itu daripada hari ke hari khat tulisan Arab semakin menambah baik, dan mereka yang mahir dalam ilmu khat seperti Qutbah Al-Muharrar, Ad-Dhahhak bin Ajlan dan Ishaq bin Hamad. Ini antara tokoh-tokoh tulisan lah, tokoh-tokoh khat nama dia pada ketika itu. Qutbah Al-Muharrar, Ad-Dhahhak bin Ajlan dan Ishaq bin Hamad. Mereka sentiasa tambah baik tulisan tu tuan-tuan. Sebab nak baca, kadang-kadang kita nak baca pun susah. Sebab tu kita punya tulisan sekarang ni tuan-tuan, khat nasakh itu masih dikekalkan. Dah lama dah guna khat nasakh ni tuan-tuan. Zaman bila saya pun tak ingat, sampai sekarang kita guna sebabnya tulisan tu mudah nak dibaca. Khat nasakh yang kita guna sekarang ni, saya tak tahulah, mungkin satu zaman lagi berubah khat lagi, kita pun tak tahu, sebab dia ikut perubahan zaman. Zaman maknanya khat yang terbaik, yang tercantik, yang mudah untuk dibaca akan digunakan untuk menulis Al-Quran. Mungkin tuan-tuan pernah pergi ke negara Arab yang lain, mungkin juga tulisan-tulisan Al-Quran dia berbeza. Sebab mungkin dia tak ikut Madinah. Kita Malaysia ikut Madinah. Kat negara Arab lain, tuan-tuan cuba beli Al-Quran dia ataupun tengok dekat kedai buku Al-Quran dia macam mana tulisan dia. Berbeza dengan negara kita tuan-tuan ya. Kemudiannya Qutbah Al-Muharrar tadi telah berjaya mencipta satu kaedah khat yang baru, berasaskan khat Kufi dan Hijazi tadi, dan khat yang direkanya ini adalah dianggap asas bagi khat yang diguna pakai pada zaman sekarang. Kemudian pada zaman kerajaan Abbasiyah, zaman Abbasiyah ni tuan-tuan, zaman Nabi, kemudian zaman sahabat, zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian masuk zaman Bani Umayyah. Zaman Bani Umayyah ni ramailah dia punya sultan dia. Zaman Bani Umayyah ni bukan satu sultan, ramai sultan dia. Kemudian masuk zaman Bani Abbasiyah. Ini yang kita cerita sekarang ni zaman Abbasiyah. Zaman Bani Abbasiyah pun ramai dia punya sultan dia. Okey. Zaman Bani Abbasiyah, kemajuan ilmu khat ini adalah selari dengan kemajuan dalam bidang ilmu-ilmu yang lain. Maknanya semakin bertambah baik penulisan dia. Dan dalam zaman keemasan ini, kejayaan telah tercapai di tangan seorang menteri yang bernama Abu Ali Muhammad bin Muqlah. Menteri tuan-tuan menteri ni dia menulis khat yang sangat cantik. Dia menteri pada ketika itu. Ibnu Muqlah nama dia. Nama panjang dia Abu Ali Muhammad bin Muqlah, tapi ada nama pendek dia kita panggil Ibnu Muqlah. Ibnu Muqlah ni tuan-tuan, beliau adalah pengasas kepada huruf-huruf yang ada saiz secara tetap. Maknanya kalau alif tu tuan-tuan, tetap dia punya bentuk tu, setiap alif sama. Zaman sebelum tu tak sama, mungkin alif panjang sikit, lepas tu depan lagi ayat lain alif dia pendek sikit. Tetapi Ibnu Muqlah ni zaman dah lama kemudian, zaman Abbasiyah, Ibnu Muqlah ni dia asaskan huruf yang ada saiz tetap. Alif akan konsisten, sama je bentuk dia sepanjang tulisan Al-Quran. Ba sama je bentuk dia sepanjang tulisan Al-Quran daripada awal sampai akhir. Jadi ini adalah jasa Ibnu Muqlah. Dia mengasaskan huruf-huruf yang ada saiz secara tetap. Kemudian beliau juga meletakkan titik dan baris. Pada ketika itu dah ada titik dan baris, ada jarak-jarak yang konsisten. Kalau contoh atas ta tuan-tuan, jarak dia tu sama dengan setiap ta yang lain. Jarak titik dan juga baris tu konsisten. Kadang-kadang kita tulis tuan-tuan tak sama. Kalau kita yang tak belajar khat ni, kita tak sama kita punya jarak. Siapa yang belajar khat, khat ni ada sampai ada pertandingan tuan-tuan. Pertandingan antara bangsa pun ada. Kalau pergi ke Mesir, ada sebahagian pelajar dia ada yang ambil kursus khat. Bukan ambil degree lah, yang ambil degree, tapi waktu kosong dia, waktu lapang dia, ada yang ambil kursus khat. Memang dia minat kepada khat, dia akan belajar. Orang belajar khat ni tuan-tuan, dia akan bagi nampak cantik tuan-tuan, dia punya jarak yang konsisten. Kadang-kadang kalau kita tulis tak sama tuan-tuan, baris bawah kita jauh sikit, baris bawah kita panjang sikit, macam tu. Tapi zaman ni, zaman Ibnu Muqlah, dah adalah semuanya secara konsisten tulisan-tulisan tu, saiz tetap, jarak-jarak pun konsisten sama sepanjang penulisan. Sehingga beliau Ibnu Muqlah ini dilantik menjadi penulis surat ketika perjanjian damai antara Islam dan juga kerajaan Rom, dan beliau juga digelar sebagai Raja Khat. Ibnu Muqlah ini digelar sebagai Raja Khat. Banyak lagi lah gelaran dia, antaranya Raja Khat.
Dengan kepintarannya Ibnu Muqlah ini, beliau dapat menyempurnakan apa yang telah dilakukan oleh Qutbah tadi dalam usaha mengubah khat Arab daripada khat Kufi kepada bentuk yang digunakan pada zaman sekarang. Beliau juga telah mencipta berbagai-bagai bentuk khat Arab, tulisan Arab dengan bermacam-macam pecahannya. Seperti mana tuan-tuan, kalau kita belajar khat, ada kita dengar khat sekarang ni dalam Al-Quran khat nasakh. Kemudian ada kita sebut tadi khat Kufi pun ada yang belajar khat Kufi, ada yang belajar khat sulus, ada yang belajar khat riq'ah dan juga sebagainya tuan-tuan. Khat bukan satu sahaja, tetapi ada banyak jenis-jenis khat. Siapa yang belajar ilmu khat dia tahulah. Kemudian selepas zaman Ibnu Muqlah tadi banyak jasa dia, datang pula Ali bin Hilal al-Baghdadi yang digelar sebagai Ibnul Bawwab. Beliau mengikuti jejak Ibnu Muqlah tadi dan telah mengambil caranya dan berusaha memperhalusi dan memperelokkan lagi serta membaiki kaedah-kaedahnya agar bertambah indah dan juga sedap mata memandang. Maknanya tuan-tuan, kita nak baca Quran ni kadang-kadang kalau kita baca tulisan tu susah nak baca tuan-tuan, kita pun tak minat nak baca, tak reti nak baca, susah sangat nak baca tuan-tuan kan. Jadi kalau tulisan tu cantik, kita rasa seronok nak membaca sesuatu tulisan itu. Kalau kita tengok tulisan kawan kita tuan-tuan buruk sangat, kita nak baca pun susah. Tengok guru-guru tengok tulisan anak murid tuan-tuan nak tanda paper buruk sangat tuan-tuan, tak ada mood nak tanda paper tuan-tuan. Sebab tu tulisan ni main peranan yang penting lah. Main peranan yang penting, sentiasa ditambah baik. Sejak zaman-zaman sebelum ini sampailah ke zaman sekarang tuan-tuan, dan kita dapat membaca Al-Quran ini dengan jasa mereka. Kita dapat membaca Al-Quran dengan tulisan yang cantik. Dan juga kalau tuan-tuan Google Ibnul Bawwab ni tadi, tuan-tuan boleh cuba Google Mashaf Ibnul Bawwab, ada dia punya mashaf dia sendiri. Ibnu Muqlah tadi, Raja Khat tadi, kemudian diikuti oleh Ibnul Bawwab. Kemudian para ulama dan juga para penulis di setiap zaman dan di setiap kota memberi minat mereka terhadap ilmu tulisan serta asyik dalam memperindahkan dan memperelokkan tulisan, sambil mereka berlomba-lomba dalam usaha itu sehingga berjaya mencapai kemuncak kemajuan dan keindahan tulisan sebagaimana yang kita dapat saksikan pada zaman sekarang. Dan juga tuan-tuan, berterusanlah perkara itu, penambahbaikan tulisan khat Arab ini pada setiap zaman di setiap kota tuan-tuan. Setiap zaman sentiasa ada orang-orang yang berminat dalam ilmu penulisan. Kalau kita kat Malaysia ni pun ada tuan-tuan orang yang pakar dalam tulisan-tulisan khat. Pertandingan-pertandingan khat pun ada juga banyak di Malaysia pun ada juga dijalankan pertandingan khat. Juga ada penulis-penulis istana tuan-tuan, di Malaysia pun ada. Mungkin penulis-penulis surat, penulis-penulis diraja pun ada tuan-tuan. Setiap zaman ada, zaman dulu pun ada. Setiap sultan ada penulis-penulis dia. Zaman Nabi ada dulu tulis wahyu. Zaman-zaman selepas tu sultan-sultan kerajaan Islam ada penulis-penulis diraja ataupun penulis-penulis sultan dia tuan-tuan. Maknanya setiap zaman ada penulis dia, sehinggalah ke zaman sekarang penulis Al-Quran yang kita baca adalah Syekh Usman Taha. Jadi selesailah bab kita yang pertama berkaitan dengan tulisan Arab, kedatangan tulisan Arab ke kota Mekah dan telah ditambah baik pada setiap zaman sehinggalah ke zaman sekarang. Seterusnya kita masuk